Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan agama Yahudi, di mana dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat berkaitan dengan salah satu daripada kitab yang asas di dalam agama Yahudi, iaitulah kitab Talmud. Kita menyebut sebelum ini bagaimana di dalam agama Yahudi ada 3 kitab rujukan yang utama, iaitulah kitab yang dikenali sebagai Al-Ahdul Qadim, Perjanjian Lama, yang mana salah satu daripada kandungan dalam Perjanjian Lama ini ialah kitab Taurat. Yang kedua ialah kitab Talmud, dan yang ketiganya adalah protokol Yahudi yang nanti kita akan bicarakan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita telah terangkan bagaimana kitab Talmud ini adalah asalnya riwayat-riwayat lisan yang diwarisi daripada Al-Hakamah, iaitu pemimpin agama Yahudi, daripada satu generasi ke generasi, sehinggalah sampai pada suatu masa ia telah dibukukan, ia telah dijadikan buku dan menjadi pegangan sehingga ke hari ini. Bahkan kitab Talmud ini dilihat merupakan kitab yang lebih penting berbanding daripada kitab Taurat maupun Al-Ahdul Qadim, Perjanjian Lama. Justru itu adalah sangat penting untuk kita melihat apakah isi kandungan di dalam kitab Talmud ini. Kita telah terangkan pandangan Talmud di kitab Talmud ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka i'tiqadkan, apa yang mereka percaya berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, dan juga kita telah bicarakan tentang kepercayaan orang Yahudi di dalam kitab Talmud berkaitan dengan ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Talmud juga berbicara berkaitan dengan kekuasaan, iaitu dengan maksud setiap orang-orang Yahudi sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Talmud mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk menguasai umat-umat yang lain di atas muka bumi ini, supaya kekuasaan itu hanyalah untuk orang Yahudi. Jika sekiranya mereka tidak memiliki kekuasaan, tidak dapat menguasai bangsa ataupun umat yang lain, mereka umpama hidup dalam keadaan dipenjarakan, hidup dalam keadaan yang tidak bebas. Justru itulah
orang-orang Yahudi ini, mereka sentiasa berperang dengan bangsa-bangsa yang lain dengan tujuan supaya mereka dapat memindahkan segala kekayaan dan kekuasaan daripada semua bangsa-bangsa tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah apa yang dinyatakan di dalam kitab Talmud tadi. Mereka sangat menitik beratkan tentang bagaimana perlunya mereka menguasai bangsa-bangsa yang lain. Perlu mereka menguasai bangsa selain daripada orang Yahudi, kerana itu adalah matlamat hidup mereka. Kalau mereka tidak ada kuasa, kalau mereka tidak mempunyai kekuasaan, maka mereka rasa hidup seolah-olah dipenjarakan, tak bebas, tidak ada kekuatan bagi mereka. Jadi justru itulah kita melihat bagaimana mereka sentiasa bermusuh dengan selain daripada bangsa Yahudi. Dengan orang-orang Islam, dengan orang-orang Kristian, mereka sentiasa bermusuh kerana mereka melihat selain daripada Yahudi ini bukan mestilah dihapuskan dan diambil kekuasaan daripada mereka. Jadi tuan-tuan, perkara ini sebenarnya telah pun kita bicarakan sebelum ini berkaitan dengan kepercayaan orang Yahudi bahawa mereka adalah bangsa yang terbaik, Asy-Sya'bul Mukhtar, bangsa pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mestilah apabila dipilih dan merupakan bangsa yang istimewa di sisi Allah, mestilah dalam keadaan berkuasa. Kalau mereka diperintah ataupun dikuasai, mereka menganggap bahawa mereka hidup dalam kehinaan, bukan lagi dalam konteks yang mereka anggap bangsa Yahudi sebagai bangsa yang mulia tadi. Mulia mestilah ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, maknanya hina. Inilah yang telah kita sebutkan dahulu apabila Empire Rome, Parsi dan juga Babylon menguasai dan menjajah negara Palestin. Yang asalnya sebelum itu Palestin ini diperintah oleh orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel. Apabila mereka dijajah, mereka merasa terhina. Mereka rasa bahawa mereka bukan lagi Asy-Sya'bul Mukhtar, bangsa yang teristimewa, yang terpilih. Justru itulah mereka menganggap kemuliaan itu, keistimewaan itu mestilah ada kuasa, mesti menguasai bangsa lain, barulah dianggap bangsa Yahudi itu bangsa yang istimewa. Jadi tidak peliklah kalau di dalam kitab Talmud menyebutkan secara khusus berkaitan dengan apa yang telah kita bicarakan tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bertitik tolak daripada itulah maka kitab Talmud menyebut bahawa orang-orang Israel ataupun Bani Israel Yahudi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, bahkan lebih hebat daripada malaikat lagi, kerana mereka mempercayai bahawa Yahudi ini adalah sebahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya seseorang Yahudi, seorang Israel, seorang Bani Israel memukul bangsa yang lain, maka itu adalah suatu pukulan kemuliaan dari sudut ketuhanan. Maknanya kalau orang Yahudi mereka buat aniaya kepada bangsa yang lain, itu suatu kemuliaan bagi mereka. Kalau mereka menzalimi bangsa yang lain, maka itu suatu perkara yang hebat bagi mereka. Sebab mereka adalah keturunan yang mulia sebagaimana yang saya katakan tadi, dan mereka menganggap bahawa
bezanya bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa yang lain ini umpama beza manusia dengan haiwan, umpama beza di antara manusia dengan binatang. Maka begitulah mereka melihat orang Yahudi berbanding dengan selain daripada orang Yahudi. Bahkan mereka menganggap bahawa memberi makan kepada anjing itu lebih mulia dan lebih baik daripada memberi makan kepada selain daripada Yahudi. Dan bangsa yang terpilih sebagaimana yang saya katakan tadi adalah bangsa Yahudi sahaja. Selain daripada bangsa Yahudi adalah haiwan, adalah bangsa yang ini. Ini disebut dalam kitab Talmud, tuan-tuan. Kitab yang menjadi rujukan, kitab suci bagi orang Yahudi, kitab kepercayaan mereka. Begitulah mereka menganggap bangsa yang lain. Mereka menganggap bahawa bangsa yang lain ini umpama haiwan. Kita sebenarnya tidak akan rasa pelik kalau kita melihat realiti yang ada pada hari ini. Kalau kita melihat apa yang berlaku di Palestin umpamanya, mereka membunuh, mereka merampas tanah, mereka mengambil rumah, mereka tidak ada rasa kasihan belas kepada kanak-kanak, mereka tidak ada rasa kasihan belas kepada orang-orang yang sudah berusia ataupun sudah tua, perempuan-perempuan yang tidak berdaya. Mereka tidak ada rasa peri kemanusiaan langsung. Kerana apa? Tidak lain dan tidak pelik, bertitik tolak daripada kepercayaan yang kita sebutkan tadi. Kepercayaan, keyakinan bahawa bangsa yang lain daripada bangsa Yahudi ini adalah haiwan, adalah binatang yang boleh diperlakukan mengikut kehendak nafsu mereka. Saya dah, kalau tak silap saya pernah menyebutkan hakikatnya kepercayaan mereka ataupun tindakan mereka yang zalim tidak ada peri kemanusiaan. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Salah Al-Khalidi dalam kitabnya Al-Qasasul Qur'ani ketika membicarakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dr. Salah Al-Khalidi kata, orang-orang Yahudi hari ini yang tidak ada peri kemanusiaan, yang tidak ada rasa kasihan belas langsung hatta kepada kanak-kanak, orang yang tak berdaya, hakikatnya mereka mewarisi genetik ataupun mereka mewarisi sifat yang ada pada nenek moyang mereka dulu, iaitu semenjak zaman Nabi Yusuf alaihissalam lagi. Apabila kita melihat adik-beradik Nabi Yusuf, mereka sanggup membuang Nabi Yusuf ke dalam perigi yang dalam. Mereka buang Nabi Yusuf ke tempat yang jauh, ke dalam perigi. Niat asalnya mereka merancang untuk membunuh Nabi Yusuf. Niat asalnya ada juga cadangan mereka nak buang Nabi Yusuf ke tempat yang jauh, yang tidak ada orang, yang akhirnya Nabi Yusuf akan mati. Tapi oleh kerana ada juga cadangan yang agak lembut daripada yang paling dewasa di kalangan mereka, mereka menerima untuk membuang Nabi Yusuf dalam perigi. Moga-moga nanti ada pedagang yang lalu yang akan mengambilnya, membawa Nabi Yusuf jauh daripada mereka. Jadi mereka taklah sampai tak membunuh. Apapun mereka tidak ada rasa kasihan belas langsung kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim menceritakan bagaimana perigi yang dibuang di dalamnya Nabi Yusuf alaihissalam, pedagang yang datang nak ambil air, dia menyangkakan bahawa ada air di dalam perigi tersebut, dengan makna dan maksudnya daripada atas tak nampak di dalam perigi itu apa yang ada di dalam perigi itu, tak nampak. Bila tak nampak, itu membawa makna
Perigi itu sangat dalam. Bukannya perigi yang cetek ataupun kalau orang Terengganu kata kohor. Maknanya ia ada perigi yang sangat dalam. Dan bila dalam, tuan-tuan, sudah pasti ia sangat gelap. Tidak kira siang ataupun malam, ia gelap. Dan sudah tentunya terdedah dengan serangga-serangga yang berbahaya, binatang-binatang yang berbahaya, yang boleh menyakiti ataupun yang boleh memudaratkan Nabi Yusuf. Tetapi itu tidak dihiraukan oleh adik-adik Nabi Yusuf. Jadi atas sifat dengki, atas sifat hasad, maka mereka sanggup melakukan demikian kepada Nabi Yusuf. Sifat inilah yang diwarisi oleh orang Yahudi sekarang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Salah Al-Khalidi, apabila mereka sanggup melakukan apa sahaja ke atas selain daripada bangsa Yahudi. Tuan-tuan ingat tak yang berlaku baru lagi peperangan yang baru selesai di antara tentera Hamas dengan tentera Brigade Al-Qassam dengan tentera Yahudi. Peperangan yang cukup hebat. Mereka memusnahkan rumah-rumah, mereka memusnahkan bangunan-bangunan tanpa ada peri kemanusiaan. Bahkan kanak-kanak yang sedang bermain di pantai, kalau tengok daripada atas kapal terbang, memang nampak budak-budak sedang main bola, sedang main di tepi pantai. Nampak dan tahu ini budak, ini kanak-kanak. Tapi tanpa ada peri kemanusiaan, kanak-kanak yang sedang bermain itu dibunuh dengan begitu kejam, tuan-tuan. Ini semua tidak pelik bagi kita kalau kita mengaji. Kenapa mereka sampai tahap demikian? Mereka boleh berlaku demikian. Mereka sanggup melakukan demikian. Tidak lain dan tidak bukan, itulah akidah mereka. Itulah pegangan mereka. Mereka menganggap bahawa kemuliaan itu terletak dengan melakukan perkara yang buruk kepada selain daripada bangsa Yahudi. Buat perkara yang tak baik kepada selain daripada bangsa Yahudi. Yang mulia hanyalah mereka, selain daripada bangsa Yahudi hanyalah haiwan semata-mata. Bahkan tuan-tuan, pernah dalam sejarah diceritakan, sebagaimana disebut dalam kitab Talmud juga, Bukhtansar, iaitu pemimpin empire kerajaan Babylon, telah menemui pemimpin Yahudi untuk mengahwinkan anaknya dengan pemimpin Yahudi tersebut. Ini dinyatakan dalam kitab Talmud. Raja Babylon datang menemui pemimpin Yahudi nak mengahwinkan anak perempuannya dengan pemimpin Yahudi tersebut. Pemimpin Yahudi ini kata, "Inni Yahudi walastu minal hayawanat." Aku seorang Yahudi, bukan dari kalangan haiwan. Maknanya dia tak layak nak kahwin dengan anak perempuan kepada Raja Babylon. Dia tak layak sebab dia bukan taraf haiwan. Dia bukan taraf binatang, seumpama binatang sebagaimana taraf orang-orang selain daripada Yahudi. Jadi ini akidah mereka. Kerana itu mereka bermusuh dengan selain daripada Yahudi. Dan mereka ataupun dalam kitab Talmud tidak sama sekali membenarkan orang-orang Yahudi berlembut dengan musuh-musuh mereka. Dengan kata lain, berlembut dengan selain daripada bangsa Yahudi. Kitab Talmud mewajibkan kepada Bani Israel untuk menipu orang lain. Mesti menipu. Ini ajaran mereka. Ajaran supaya menipu selain daripada bangsa Yahudi. Ditulis di dalam kitab tersebut, yalzimu an takuna qahiran ma'at tahirin wa danasan ma'at danasin. Mestilah kamu menjadi orang yang bersih bersama-sama dengan orang yang bersih. Apabila kamu menjadi orang yang bersih, kamu mesti menjadi bersih bersama-sama dengan orang yang bersih. Dan kamu mestilah menjadi kotor bersama-sama dengan orang yang kotor.
Maksudnya, kalau bersama dengan Yahudi, kena bersih, tak boleh menipu. Sebab orang Yahudi ni bersih belaka. Orang Yahudi ni baik, bagus. Jadi bersama-sama dengan bangsa Yahudi, sama-sama mereka kena buat baik. Tapi kalau bersama-sama dengan orang kotor, kena buat perkara kotor juga. Mereka anggap selain daripada bangsa Yahudi, kita katakan tadi binatang, haiwan kotor. Jadi nak bermuamalah, nak bergaul dengan selain daripada bangsa Yahudi ini juga, mestilah bergaul dengan cara yang kotor. Jadi tak peliklah kalau mereka membenarkan penipuan. Dan kitab Talmud juga melarang orang-orang Yahudi daripada mengucap kebaikan untuk selain daripada Yahudi. Dan kitab Yahudi juga, kitab Talmud ini juga tuan-tuan, telah juga mengharuskan bersifat munafik kepada orang-orang Yahudi, serta tidak boleh memberikan sedekah ataupun derma kepada selain daripada Yahudi. Inilah akidah dan pegangan mereka, kepercayaan mereka yang mereka amalkan sehingga hari ini, yang mereka lakukan berdasarkan kepada i'tiqad mereka tersebut. Jadi tuan-tuan, kitab Talmud ini benar-benar bersifat unsuriyah, bersifat membezakan di antara bangsa dengan bangsa, membezakan antara etnik, sehingga kita tak peliklah kalau mereka sentiasa melakukan perkara yang buruk kepada orang-orang yang selain daripada bangsa Yahudi. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kitab Talmud ini mereka mengatakan sebagaimana kita sebut tadi, Yahudi sebahagian daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, apabila orang Yahudi ini sebahagian daripada Allah, mereka menganggap diri mereka adalah pemilik kepada segala kekayaan yang ada di atas muka bumi ini. Sebab mereka sebahagian daripada Allah Ta'ala. Harta kekayaan itu, kalau kita lihat kepercayaan kepada mana-mana agama adalah milik Allah. Kita Islam pun percaya bahawa dunia, harta dan segala-gala ini milik Allah Azza wa Jalla. Mereka juga percaya demikian. Semua ini milik Allah. Cuma mereka kata mereka sebahagian daripada Allah. Jadi apabila mereka sebahagian daripada Allah, kekayaan harta dunia ini juga milik mereka. Sebab mereka sebahagian daripada Allah. Justru itu, kalau kita tengok, ada dinyatakan di dalam kitab Talmud ini, wasiat yang kononnya datang daripada Nabi Musa alaihissalam. La tasrif mal al-qarib. Jangan kamu mencuri harta orang yang dekat. Apa maksud orang yang dekat ni tuan-tuan? Maksudnya ialah orang Yahudi, iaitu orang yang sekeliling, orang yang bersama-sama dengan kita ini, orang Yahudi. Maka tidak boleh sama sekali dicuri barang-barang tersebut. Apabila disebut orang yang dekat, dilarang untuk diambil, dicuri barang-barangnya dengan maksud yang lain selain daripada orang Yahudi, dianggap orang yang jauh. Bila orang yang jauh itu selain daripada Yahudi, boleh dicuri, boleh diambil, boleh dirampas. Ini yang diajar dalam kitab Talmud mereka. Mereka tuan-tuan menyatakan bahawa kalau sekiranya orang Yahudi mencuri barang maupun harta selain daripada Yahudi, maka tidak perlu untuk mengembalikan barang itu. Tak perlu kembalikan. Bahkan mereka mengatakan bahawa inna masala Bani Israel kamathali sayyidah fi manziliha. Mereka dalam kitab Talmud ini
Mereka kata Bani Israel ini umpama isteri-isteri yang berada di rumah ni, yang mana suaminya akan membawa duit, memberikan nafkah, dan dia menerima nafkah tersebut, menerima harta tersebut, menerima duit yang diberi tersebut tanpa dia perlu bekerja. Wanita ni dia hanya perlu duduk di rumah, tak perlu bekerja, tunggu duit daripada suami dia. Jadi begitulah mereka menganggap orang-orang yang selain daripada Yahudi ini, mereka perlu bekerja, tapi duit itu nanti, hasil daripada pekerjaan itu nanti mesti diberikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tak perlu bekerja, orang Yahudi tak perlu susah payah, sebab hasil yang diperolehi adalah yang diperolehi oleh selain daripada Yahudi itu adalah hak milik orang Yahudi. Itu anggapan dan akidah yang mereka percayai sehingga ke hari ini. Jadi tak peliklah kalau mereka ambil, mereka rampas tanpa ada keizinan. Mereka tak kisah kalau mereka ambil dengan secara paksa. Mereka menganggap itu adalah ajaran mereka yang mereka perlu laksanakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang Yahudi ini juga mereka mengatakan boleh, bagaimana yang saya katakan tadi, menipu. Dan menipu itu pula boleh menipu di dalam jual beli bersama-sama dengan selain daripada orang Yahudi. Mereka boleh menipu, tak ada masalah. Mereka boleh juga untuk bersumpah bohong. Mereka tidak ada masalah untuk bersumpah bohong, menipu di dalam jual beli dengan selain daripada orang Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka juga mengatakan bahawa tidak perlu mengembalikan barang-barang yang hilang, yang kepunyaan selain daripada Yahudi. Bahkan Allah Ta'ala pada pandangan dan akidah mereka tidak akan mengampunkan dosa orang Yahudi yang mengembalikan barang-barang yang hilang, yang menjadi kepunyaan selain daripada bangsa Yahudi. Begitu sekali kepercayaan mereka. Allah Ta'ala tak ampun dosa. Maknanya buat ataupun menipu itu adalah mendatangkan kebaikan pahala kepada mereka. Kalau tak buat jahat kepada selain daripada bangsa Yahudi, itu dosa bagi mereka. Mesti buat jahat, mesti buat perkara yang tak baik kepada selain daripada bangsa Yahudi. Kalau tidak, mereka berdosa. Allah tak akan ampunkan. Ini ajaran yang mereka percayai. Bahkan mereka mengatakan bahawa riba diharuskan untuk dilakukan ataupun boleh bermuamalah dengan selain daripada Yahudi, sebagaimana ditulis dalam kitab Talmud, ghairu musaddih lil yahud an yaqrida al ajnabi illa bil riba. Selain daripada, maknanya bagi orang Yahudi ini, dia boleh memberi pinjam kepada selain daripada Yahudi dengan riba, boleh. Mereka kalau nak buat pinjaman, mestilah buat pinjaman secara riba kepada selain daripada Yahudi. Jadi begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh melihat orang-orang Yahudi ini, mereka sangat negatif kepada selain daripada bangsa mereka atas kepercayaan yang bertitik tolak yang saya katakan tadi. Mereka adalah bangsa yang mulia, selain daripada bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang hina, haiwan semata-mata. Dikatakan di dalam kitab Talmud ini juga, mereka mempercayai bahawa roh selain daripada orang Yahudi tak perlu dihormati.
nyawa orang yang lain daripada Yahudi tak perlu dijaga. Ditulis dalam kitab Talmud, kalau sekiranya orang Yahudi menemui seseorang selain daripada Yahudi yang meminta tolong dalam keadaan dia sudah hampir mati, ataupun dia berada di dalam lubang, maka tidak boleh ditolong orang tersebut. Kalau sekiranya selain daripada Yahudi itu jatuh dalam lubang, kamu kena ambil batu, kamu pula lubang itu. Dia mati dalam lubang tersebut. Ini dinyatakan di dalam kitab Talmud, dilarang sama sekali untuk orang Yahudi belas kasihan kepada selain daripada Yahudi. Kalau sekiranya dilihat selain daripada Yahudi itu lemah, berada dalam keadaan yang sangat bahaya, orang Yahudi diharapkan untuk menolongnya dan menyelamatkannya. Kenapa mereka menganggap demikian, tuan-tuan? Sebab mereka ini mengatakan bahawa orang-orang yang berada di bumi Kanaan, iaitu bumi Palestin, yang asal, penduduk asal Palestin, mereka ini adalah golongan bangsa yang berdepan dengan orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Yusha bin Nun. Tuan-tuan, kita dah sebut dulu sikit tentang sejarah orang Yahudi ini. Bermula daripada, berapa kali dah saya ulang, Yahudi ini ataupun Bani Israel ini keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Yaqub itu nama lain bagi Israel. Israel nama yang kedua untuk Nabi Yaqub alaihissalam. Keturunan Nabi Yaqub itu Bani Israel namanya. Keturunan adalah Bani Israel Yaqub alaihissalam. Apabila Nabi Yusuf dibuang ke Mesir, Nabi Yusuf akhirnya menjadi salah seorang pembesar di Mesir, menjaga khazanah di bumi Mesir. Kemudian dia mengajak semua anak beranak dia yang berada di Palestin, termasuk ayahnya iaitu Nabi Yaqub dan juga adik-beradiknya, datang ke bumi Mesir. Diberikan keistimewaan yang banyak, diberikan kelebihan, hidup dengan senang lenang di bumi Mesir di bawah jagaan Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu Nabi Yusuf menjadi pembesar di negeri Mesir tersebut, pemerintah adalah dari kalangan Al-Malik. Gelaran pemerintah, raja itu disebut sebagai golongan Al-Malik. Pemerintahan bukan di bawah Fir'aun waktu tersebut. Fir'aun telah dikalahkan oleh pemerintah golongan Al-Malik ini. Mereka berada di selatan Mesir. Ini dah beberapa kali dah saya ulang. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, Fir'aun menguasai semula Mesir. Kerana dendam dia kepada pemerintah yang terdahulu, golongan Al-Malik ini, mereka telah menzalimi orang-orang Yahudi, Bani Israel ini. Mereka membalas dendam dengan menzalimi orang Yahudi yang mendapat keistimewaan di bawah pemerintahan yang kerajaan yang lama. Oleh kerana kamu ni anak emas pemerintah yang lama, Fir'aun menzalimi dan menjadikan mereka sebagai hamba, menganiayai mereka. Kerana itu akhirnya Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa untuk menyelamatkan orang Yahudi daripada kezaliman Fir'aun tadi. Nabi Musa bawa keluar orang-orang Yahudi daripada kota Mesir sehingga sampai di semenanjung Sinai. Sampai di sana, Allah suruh masuk semula ke kota Palestin yang pernah didiami oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Tiba-tiba orang Yahudi
yang dipimpin oleh Bani Israel, dipimpin oleh Nabi Musa ni tak nak masuk. Mereka kata di dalam Palestin sana ada golongan Kan'aniyin, iaitu golongan yang sangat ganas, sangat bengis. Mereka tak nak masuk berperang, berjihad, berlawan dengan golongan ini. Mereka sangat pengecut berdepan dengan golongan yang menjadi penduduk asal di bumi Palestin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya golongan yang pengecut ini mati di padang Tih. Disebut, dikenali sebagai padang Tih di Semenanjung Cina. Generasi pengecut ini semuanya mati, termasuklah Nabi Musa AS yang memimpin mereka. Seterusnya orang Yahudi dipimpin oleh Yusha bin Nun, anak murid kepada Nabi Musa AS. Justru itu generasi yang baru ini telah masuk ke kota Palestin berdepan dengan golongan Kan'aniyun, penduduk asal Palestin tadi, sehingga berjaya memenangi peperangan berdepan dengan golongan Kan'aniyun tersebut dan seterusnya memerintah bumi Palestin. Bermula daripada situlah mereka menguasai bumi Palestin, memerintah bumi Palestin, sehingga sampai kepada zaman Nabi Daud AS, sampai zaman Nabi Sulaiman AS, dan kemudian diperintah oleh anak-anak Nabi Sulaiman AS, dan akhirnya datang penjajah Babylon, Parsi, Rom menguasai kota Palestin. Di waktu pemerintahan empire ataupun penjajahan Rom di Palestin inilah lahirnya Nabi Zakaria AS, lahirnya Nabi Yahya, lahirnya Nabi Isa AS. Waktu itu pemerintahan di bawah empire Rom. Jadi yang saya nak ceritanya di sini, nak kaitkan di sini ialah bagaimana mereka boleh timbul rasa sangat tidak senang kepada bangsa yang lain daripada Yahudi ini. Bagaimana boleh timbul perkara demikian, sikap tersebut? Puncanya, saya sebutkan tadi, Yusha bin Nun masuk ke kota Palestin berperang dengan golongan Kan'aniyun. Waktu berperang itu, walaupun menang, golongan Kan'aniyun ini sebahagian daripada mereka dapat melepaskan diri, lari, dan mereka telah bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Justru itu, orang Yahudi mereka mengatakan oleh kerana golongan Kan'aniyun ini bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga tak boleh dikenal pasti golongan Kan'aniyun itu, maka mesti dibunuh semua. Tak boleh hanya bunuh golongan Kan'aniyun saja sebab tak kenal mana satu dah, sebab dah bergaul dengan bangsa yang lain, dah bergaul dengan selain daripada bangsa Yahudi ini, jadi kena bunuh dah. Bukan hanya bunuh golongan Kan'aniyun saja, bahkan bunuh juga bangsa-bangsa yang lain, sebab tak tahu mana satu dah, yang mana satu Kan'aniyun, tak yang mana satu yang bukan Kan'aniyun. Jadi begitulah tuan-tuan, mereka akhirnya menganggap membunuh bangsa yang lain daripada bangsa Yahudi itu adalah tidak salah. Mereka membenarkannya, dan ini disebut di dalam kitab Talmud bahawa ia merupakan suatu keadilan untuk orang Yahudi membunuh orang yang lain daripada Yahudi, dan dianggap itu suatu korban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan buat korban di musim raya haji, korban ibadat kepada Allah Ta'ala, buat korban sembelih binatang ternakan, lembu, kambing, unta, korban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagi mereka, membunuh selain daripada bangsa Yahudi adalah mendekatkan diri kepada Allah, adalah korban untuk mendekatkan diri kepada Allah, suatu pahala yang boleh mereka akan dapat. Jadi kalau itu yang mereka fahami dan mereka percaya, tak peliklah hari ini
mereka terus menerus membunuh selain daripada bangsa Yahudi. Mereka membunuh orang Islam, khususnya di Palestin, tanpa ada rasa kasihan belas, sebab mereka menganggap itu suatu kemuliaan bagi mereka. Itu tidak salah bagi mereka. Itu merupakan perkara yang betul yang mereka perlu lakukan. Jadi kalau begitu tuan-tuan, kita boleh faham dah tindakan mereka ini jelas adalah merupakan tindakan yang sememangnya berlawanan dengan apa yang menjadi ajaran sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sosok sangat lebih kuliah ni tak sedar dalam Isya. Dia nak bismillah. Tuan-tuan, kalau kita lihat pula tentang pandangan orang Yahudi terhadap wanita, mereka di dalam kitab Talmud menganggap wanita ini yastahiqul maut, berhak untuk mati, dengan maksud mereka tidak ada nilai langsung di sisi orang Yahudi. Mendatangi wanita-wanita selain daripada bangsa Yahudi adalah dibenarkan. Sama ada nak berzina, sama ada nak rogol, dibenarkan. Dalam kitab Talmud sebut demikian. Mendatangi isteri-isteri, bukan wanita yang belum berkahwin, isteri-isteri selain daripada bangsa Yahudi dibenarkan. Maka mereka kata, sebagaimana yang dinyatakan oleh pemimpin agama Yahudi yang bernama Rothschild, tidak salah untuk merogol wanita-wanita ajnabi, iaitu selain daripada Yahudi. Kerana apa? Kerana nikah perkahwinan orang-orang yang selain daripada Yahudi ini adalah fasid, iaitu terbatal. Dan wanita ini tidaklah bagi Yahudi kecuali seumpama binatang sahaja. Akan itu tidak berlaku kerana mereka ini binatang, mereka ini haiwan. Haiwan kahwin, apa kisah ni? Tak ada apa bagi mereka. Kalau kita tengok lembu kan, mana dia kahwin? Kalau kahwin pun dia buat projek sama dia pun tak salah. Maknanya bagi, kalau kita ni manusia, haiwan tu dia buat projek sama dia, itu suatu perkara biasa. Jadi kalau kita buat perkara buruk kepada wanita ini, bagi mereka, kalau Yahudi buat perkara buruk kepada wanita ini, hatta kepada isteri-isteri orang sekalipun, meruntuhkan maruah mereka, ia adalah dibenarkan. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka kata, mereka menyebut adalah bagi hak orang-orang Yahudi, adalah bagi hak orang-orang Yahudi. Saya ulang sekali lagi, adalah hak bagi orang-orang Yahudi untuk merogol wanita selain daripada Yahudi. Hak mereka. Faham maksud hak ni tuan-tuan? Saya ada kereta, ini hak kereta itu hak saya, milik saya. Jadi bagi mereka, merogol itu adalah hak mereka. Itu maksud hak. Oh, berat tuan-tuan. Kalau kita fikirkan, tak tahulah nak sebut macam mana. Begitu mereka mempunyai kepercayaan sampai boleh mereka melayan selain daripada Yahudi sedemikian rupa. Kita jawab ada insya-Allah.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir yang saya sebut pada malam ini tentang pandangan dan akidah mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kita dah terangkan sebelum ini bagaimana orang Yahudi menganggap mereka bangsa yang mulia, Asy'abul Mukhtar, bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila empire dan kuasa besar menguasai dan menjajah Palestin, mereka menganggap bahawa mereka bukan lagi bangsa yang mulia. Mereka menganggap bahawa mereka sudah tidak menunaikan lagi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka terasa bahawa mereka telah berlaku salah kepada Allah. Justru itu mereka percaya bahawa Allah akan menghantar Al-Masih Al-Muntazar, penyelamat yang ditunggu-tunggu. Kita dah terang beberapa kali dulu. Jadi mereka percaya bahawa Allah akan menghantar seorang penyelamat. Dan memang benar, Allah telah menghantar Nabi Isa alaihissalam untuk mengajak mereka kepada agama yang benar, menyelamatkan mereka daripada ajaran yang salah, membetulkan akidah mereka yang salah. Justru itu, sebelum ini mereka kata mereka bangsa yang mulia, bangsa yang lain ni bangsa yang hina, haiwan semua ni. Tiba-tiba Nabi Isa datang, tidak bersama dengan mereka menganggap bahawa bangsa Yahudi ini bangsa yang mulia. Sebab Nabi Isa membawa ajaran yang benar, tidak menganggap bahawa bangsa yang mulia ini bangsa Yahudi sahaja. Yang mulia itu ialah tak kira bangsa, yang mulia ialah manusia yang dekat kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah sebagaimana akidah dan pegangan orang Islam. Yang paling mulia, inna akramakum indallah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi Nabi Isa dia tidak bawa apa yang diingini oleh orang Yahudi ini. Kerana itulah akhirnya mereka memusuhi Nabi Isa alaihissalam. Mereka tak setuju dengan Nabi Isa, walaupun sebelum ini mereka menganggap Nabi Isa inilah Al-Masih Al-Muntazar, penyelamat yang ditunggu-tunggu, yang nak mengembalikan kekuasaan mereka, yang akan memberikan semula keistimewaan, mengembalikan keistimewaan dan kemuliaan mereka. Akhirnya mereka, sebagaimana mereka bertindak kepada Nabi-Nabi yang lain, termasuk Nabi Zakaria, mereka bunuh Nabi Yahya, mereka penggal kepala.
mereka nak bunuh juga Nabi Isa alaihissalam, yang sebelum ini mereka agung-agungkan. Jadi tuan-tuan, saya dah sebut, mereka sehingga hari ini mengatakan bahawa selepas Nabi Isa dianggap mereka telah bunuh, mereka anggap mereka telah terbunuh, mereka kata Al-Masih Al-Muntazar itu tak wujud lagi, penyelamat yang ditunggu-tunggu itu tak wujud pun lagi. Dan sebab itu satu demi satu orang Yahudi mari mengaku bahawa dia adalah Al-Masih Al-Muntazar. Tetapi akhirnya terbongkar penipuan yang dilakukan oleh mereka tersebut. Yang penting yang saya nak sebut, apabila mereka bermusuh dengan Nabi Isa alaihissalam ini, mereka kata yang buruk-buruk kepada Nabi Isa. Mereka kata Nabi Isa berada di bahagian bawah sekali neraka. Kalau orang Nabi kata patah, tahu patah? Orang kedua dia marah, sebut patah. Sebab bahasa lucok orang Nabi bukan bahasa lucok, patah kita orang. Patah ke bahagian bawah sekali, hak kerok. Kalau kita kuali, hak bahagian bawah sekali. Maknanya Nabi Isa tu berada di situ, di patah, di bahagian bawah neraka. Mereka menyatakan Siti Maryam sebenarnya berzina dengan seorang tentera yang bernama Bandara. Bukannya Allah Ta'ala telah mencampakkan benih ke dalam rahim Nabi, dalam rahim Siti Maryam ini. Tidak. Sebenarnya Siti Maryam ini berzina. Mereka tuduh Siti Maryam melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka kata gereja-gereja Kristian ini tidak lain hanyalah tempat yang kotor, penyeru-penyeru kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa ini tidak bukan hanyalah seumpama anjing-anjing yang menyalak. Membunuh pengikut-pengikut Nabi Isa ini adalah perkara yang disuruh, dan segala perjanjian dengan pengikut-pengikut Nabi Isa adalah terbatal, serta wajib kepada orang-orang Yahudi melaknat 3 kali pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Wajib laknat. Ya, orang mesti lafaz laknat kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Begitu tuan-tuan, mereka sangat bermusuh dengan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun Nabi Isa itu juga adalah dari kalangan keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, dari kalangan Bani Israel. Tetapi apabila Nabi Isa tidak mengikut selera mereka, tak ikut kehendak mereka, mereka lawan Nabi Isa alaihissalam. Mereka sanggup untuk membunuh, mereka berusaha nak membunuh Nabi Isa, dan mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam ini telah mati di palang ataupun disalib, sedangkan hakikatnya Allah telah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana akidah kita di dalam agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit yang boleh kita bicarakan tentang akidah orang Yahudi di dalam kitab Talmud, dan insya-Allah nanti kita akan tengok pula protokol Yahudi yang mana yang juga merupakan sumber rujukan kepada orang-orang Yahudi di dalam kehidupan mereka, yang menjadi asas tindakan gerakan mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Moga-moga kita dapat ambil pengajaran dan aktibar. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum